Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbahasan malam ini berkaitan menyantuni umat membawa rahmat. Sudah pastilah tidak ada contoh terbaik untuk kita ikut melainkan Nabi SAW. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup. Cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir di subuh hari, semayang awal jadi amalan. Nabi terakhir tidak akan ada ganti, peribadinya kekal jadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campak belis ke dalam pukat. Keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis semua peribadi Nabi Muhammad. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi ni salah satu yang kita paling hormat dia adalah santunan dia kepada orang. Ini kita tak mampu nak tiru 100%. Luar biasa sekali. Luar biasa. Sebab itu Nabi, jangankan dalam kerjaya baginda sebagai seorang Nabi, dalam perniagaan pun disebut oleh para ulama, perniagaannya begitu berjaya sekali sehingga kan orang masa tu kaji macam manalah dia ni boleh jadi peniaga yang berjaya. Ada satu buku Afzalur Rahman, dia buat buku Muhammad a Trader. Dia kata Nabi kita reputasi dalam dunia bisnes begitu bagus sekali. Dia terlibat di dalam perniagaan herba, kain, wangi-wangian, kismis, kurma, dan juga Nabi jual barangan mewah untuk orang-orang kaya yang berada di Syam. Bila sebut Syam, Syam ni tuan-tuan, maknanya ada 4 negara di situ. Palestin, Lebanon, Suria dengan Jordan. Nabi bisnes sampai peringkat internasional. Kata Afzalur Rahman, Nabi Muhammad kita ini begitu sukses sehingga kan jualannya untung, customer happy, pesaing tak berdengki. Mana ada orang dapat 3-3 serentak? Tanya orang yang bisnes. Nak dapat 3-3 serentak? Tak dapat. Boleh pilih salah satu je. Ada bisnes jualan untung, customer tak happy. Customer kalau boleh suruh bagi free, dia tak happy walaupun kita buat duit. Ada masa jualan untung, customer happy, tapi pesaing pula berdengki. Nak bunuh ada, nak sihir menyihir, bagai-bagai. Macam mana Nabi boleh jualan untung, bukan break-even, untung. Dan customer dia sangat happy, dia repeat pula lagi membeli. Dan para pesaing tak ada nak dengki langsung. Macam mana boleh dapat 3-3 serentak? Kata Afzalur Rahman, Nabi ni sukses sebab dia value driven, ataupun dia panggil moral force. Moral force ni habislah. Orang cakap lembut, sopan santun. Tuan-tuan, kalau kita lah ya, kita maki orang misalnya, kau dia wah. Tapi orang yang kita maki tu jawab dengan sopan santun, hilang something kita. Ya tuan, ya tuan, ya tuan, saya dengar tuan. Ya, jam juga kita. Sudahlah, tak melawan langsung lah dah. Kita jam. Kalau orang akhlak mulia, kita pula rasa teruk benar perangai aku dah tua-tua jadi begini buat lah. Kita akan jadi malu sendirian. Sebab itu moral force ini sangat mustahak. Akhlak, santunan, ini yang hilang daripada masyarakat kita. Baik itulah kalau kita nak melihat bagaimanakah asas, bagaimana Islam mengajar menyantuni umat ini. Asas yang pertama adalah asas santunan dari sudut percakapan. Dan ini diajar oleh Nabi SAW. Tidak keterlaluan kalau kita kata Nabi juga pernah dapat teguran daripada Allah. Sebagai seorang manusia, Nabi juga ada masa kita tengah ada benda penting nak buat, masa itulah ada orang sibuk nak suruh beri tumpuan pada dia. Kita kadang ada nak priority nak buat. Dan Nabi pernah dapat teguran. Sebagai contoh, ini bukanlah contoh yang merendahkan kedudukan Nabi, sebab contoh ini disebut dalam Quran sebagai pelajaran untuk kita umatnya. Iaitu Nabi pernah dapat teguran ketika datang seorang sahabat nak jumpa Nabi.
Sahabat ni datang nak belajar, nak baca Quran, nak tasmih, nak suruh Nabi dengar. Ketika itu Nabi sedang mengadakan diskusi dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk nak close deal, nak bincang gerak kerja Islam yang dilarang. Tapi Nabi berjaya yakinkan benda ni boleh tanpa mengganggu status quo yang sedia ada. Dalam riwayat disebut yang ada dalam perbincangan itu semua top gun Quraisy, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib dan Walid bin Mughirah. Sedang Nabi discuss, datang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang kita tahu dia ni seorang OKU, cacat penglihatan. Nabi tengah discuss, dia datang. Apa tujuan dia datang? Dia nak semak Al-Quran. Macam kita lah ya, duduk di surau masjid, tiba datang pula kata orang makcik nak belanja ni, dengung lah hamla. Aku ni tengah bincang nak dapat peruntukan beli aircon 250,000 masih ni. Tanya idram kat mana, izhar kat mana. Sudahlah makcik ni, agak-agak lah. Kita ada benda penting. Orang daripada ICU, JPM datang, mana you punya paper, you hantar PM, suruh ni kita orang nak check apa keperluan. Mustahak ini. Orang JKR lagi ada ni datang. Ustaz, idram mana sekarang? Idram kat sini. Barangkali begitulah agaknya yang dihadapi oleh baginda Nabi. Didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu nak semak Al-Quran. Nabi dalam riwayat menyebut dia ada rasa sedikit terganggu sebab percakapannya terputus, yang menyebabkan akhirnya Nabi tarik muka sedikit tarik muka, dan Nabi telah memalingkan sedikit wajahnya daripada Abdullah bin Maktum. Barangkali ni anggapan bayangan kita lah, Nabi tengah ni, Abdullah datang, macam tu lah, Nabi palingkan saja. Maknanya muka pun ada sikit kelat lah juga. Orang tengah diskat, dia ni pula tak nampak. Dia bukan tahu tengah mesyuarat, orang OKU. Dek, kerana itulah tuan-tuan, turun satu ayat, dia namakan surah, dia panggil surah Abasa. Abasa ni muka masam. Teguran pada Nabi kita. Tapi teguran tu bukan dosa ta'limiyah. Dia Nabi ni dia maksum. Jadi teguran tu adalah pendidikan daripada Allah untuk nak mencantikkan lagi sikap dan sifat Nabi ketika berhadapan dengan orang. Cuba tuan-tuan hayati ayat-ayat dalam surah Abasa itu. Abasa wa tawalla, dan Muhammad mukanya masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, kerana telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu barangkali si buta itu datang nak membersihkan dosa dan nak mendapat pelajaran dari kamu. Au yazakkaru fatanfa'ul zikra, dan pengajaran yang kau beri itu akan memberi manfaat kepada dia. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang kau merasa dia tu serba cukup, fa anta lahu tasadda, beria betul kamu melayan mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada alasan atas kamu kalau mereka itu tidak membersihkan diri atau tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun yang buta datang bersegera itu adalah untuk dapat pelajaran. Wa huwa yakhsha, dan dia tu sangat takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, tapi kamu mengabaikannya. Banyak pelajaran lah daripada surah ini. Untuk jabatan-jabatan yang muka masam dekat kaunter tu, tuan-tuan, hadiahkanlah ayat ini pada mereka. Buat khad, upah satu budak, komputer pun boleh. Jumpa tu jabatan, kami hadiahkanlah untuk kaunter jabat. Dengan pula muka masam semua, gantung kan. Allah ajar Nabi, jangan begitu. Memang you nak close deal dengan orang besar, tapi orang besar ni banding dengan satu orang ni, dia nak belajar, nak berdekat diri dengan aku. Yang orang ni, kalau dia tak masuk Islam, dia got nothing to lose. Ini semua empat-empat ni semua dalam jahanam semua ni. Memang sampai mati dia tak akan suka Islam. Tapi yang satu orang ni dia ikhlas nak belajar.
bagilah sikit masa, priority sedikit, take 5 ke, tak maaf tuan-tuan, 5 minit ni saya punya jemaah, saya kena jumpa dia, sekejap saja, 5 minit, pergilah layan saja. Tapi yalah, dan satu segi yang lain, Nabi kita ni jujur lah. Kalau Quran ni Nabi buat sendiri tuan-tuan, surah Abasa dia tak cetak pun, buat malu aku. Baik, buat apa dia nak print ayat yang ngentam dia? Tak, Nabi nak tunjukkan Quran bukan saya buat. Kalau saya buat apa saya hentam diri saya sendiri. Ayat tu pedas, Allah Ta'ala didik, tapi bukan Tuhan murka, tidak. Maka pelajaran untuk kita juga hari ini, ayo kita santuni orang dengan muka manis, percakapan yang baik. Ini verbal lah, komunikasi ni ada yang verbal, ada yang non verbal. Verbal ini mustahab,